Assalamualaikum kepada semua adik-adik di rumah sana. Pada yang nak belajar macam mana agaknya nak membuat kerongsang atau aksesori rantai, gelang, kitchen atau apa sajalah yang adik-adik fikir yang boleh adik-adik buat. Kat sini untuk hari ni Kak Ros nak ajar adik-adik macam mana agaknya kita gunakan bahan dari resin agar kita dapat buat kerongsang sehingga terhasillah corak-corak seperti begini atau begini. Atau kalau adik ada banyak bekas yang menarik, kemungkinan hasil yang adik akan dapat berbagai corak. Dekat sini untuk hari ni akak nak ajar adik basic sedikit bagaimana kalau adik nak jadikan corak begini. Tengok dalam dia ni. Mungkin begini. Kat sini akak sajalah buat supaya dapat jadi penggantung. Terpulang masing-masing punya kreativiti Untuk hari ni akak nak cuba ajar bagaimana kita nak jadikan corak begini, tapi dalam dia kita letak gambar. Akak ada gambar kat sini. Ni anak akak lah Okey, gambar ni akak akan guna dan akak akan tunjukkan macam mana gambar ni akan masuk dalam ni. Jadi adik bolehlah jadikan dia sebagai penggantung kunci ataupun brush bila adik lekatkanlah pin dekat belakangnya. Okey? Mari kita belajar bersama-sama Okey adik-adik, sebelum kita mulakan apa-apa, adik pakai dulu sarung tangan. Ini antara bahan-bahan yang kita perlukan. Dalam ni akak dah tuang cecair resin dalam sukatan 2 ml. Dalam ni juga akak dah tuang cecair hardener dalam sukatan 1 ml. Kita ada bekas kosong untuk mengacau. Kita juga perlu sediakan batang aiskrim lah untuk jadikan sebagai pengacau. Okey, di sini juga akak ada sediakan bekas. Bekas ni akak sediakan untuk buat hasil yang beginilah. Bekas ni plastik adik Kita perlukan gunting jugalah untuk memotong ukuran gambar yang kita perlukan. Terpulang pada kreativiti masing-masing. Okey, kita mulakan Akak akan mencampurkan cecair resin di dalam bekas ini. Tuang semuanya. Setelah itu akak campurkan cecair hardener ke dalam. Okey, adik tengok hasilnya. Kacau perlahan-lahan dalam anggaran 2 minit. Atau sehingga adik lihat campuran telah bercampur, tiada lagi nampak berbuih ataupun berbola putih di dalam campuran Terus mengacau. Okey adik-adik, setelah 2 minit akak mengacau bancuhan
Kat sini adik akan nampak ya, adunan telah seimbang atau sebati, jernih. Setelah ni adik-adik biarkan dahulu bancuhan ni rehat dalam masa 2 atau 3 minit lah. Sementara menunggu masa tu, kita sediakan pula gambar yang hendak kita letakkan di dalam acuan. Okey, untuk kali ni akak akan menggunakan saiz 4 segi ya. Untuk pastikan gambar tu dapat saiz ukuran yang tepat, adik bolehlah menekap ukuran gambar yang adik nak tu, dan pakailah pensel atau pembaris supaya adik nampak gambar yang adik nak mengikut saiz yang adik nak lah. Okey, kat sini akak tandakan dahulu supaya mudah untuk akak bila nak potong. Kat sini pun akak nak buat dua, manakala akak nak buat dua gambar anak akak ni. So dua-dua gambar ni kena akak potong. Okey, boleh nampak lah sedikit sebanyak garisan yang akak dah tanda. Akak pun potongkan dahulu gambar dengan gunting lah ya. Terpulang pada adik lah kalau adik nak buat bentuk apa. Tapi untuk hari ni akak ajar adik macam mana nak buat gambar dengan saiz 4 segi je lah. Okey, ini hasil yang akak dah buat lah. Gambar anak akak Okey, adik-adik tengok ya. Sebelum kita letakkan bahan tu, kita cuba dulu masukkan gambar. Tengok saiz yang kita potong tu adakah mencukupi. Dalam kes ni akak terbalikkan sebab gambar perlu menghadap di belakang bawah ya. Macam boleh nampak. Keping lagi. Okey. Kalau rasa dah sesuai lah saiznya, boleh keluarkan balik gambar yang adik masukkan, kerana kita nak letak cecair dahulu di dalamnya ya. Okey, sekarang akak ambil balik cecair tadi yang telah direhatkan sementara. Akak tuangkan ke dalam bekas acuan. Jangan tuang banyak sangat ya. Dia separuh saja. Setelah tu adik ratakan. Ratakan di dalam bekas ni. Okey, dan adik biarkan dalam tempoh 20 minit agar bancuhan kita dia tidak begini cair. Ini agak cair kerana baru. Okey, adik tunggu dalam tempoh 15 minit ke 20 minit baru kita letak gambar ya. Okey adik-adik, sementara kita menunggu bahan di dalam cecair ni agak keras sedikit ya. Akak nak tunjukkan kenapa agaknya dalam design ni ada nampak berkilat-kilat. Boleh nampak kan? Ada berkilat-kilat. Ini bentuk bintang.
Ini kerana akak menggunakan beberapa bahan sampingan lah untuk menyerikan dia. Antaranya seperti glitter ni. Dengan glitter-glitter ni, adik boleh campurkan. Jadi bahan-bahan tu akan jadi berkilat seperti inilah hasilnya ya. Atau nanti dalam next tutorial akak akan ajarkan macam mana kita nak dapatkan bajuhan yang seperti ni. Okey adik, dah 20 minit lebih kurang ya. Akak tunjukkan hasil setelah bajuhan ini agak pekat ya. Okey. Dia dah macam gam sedikit. Agak sangat sesuai untuk kita meletakkan apa-apa juga jenis perhiasan ataupun apa-apa je di dalamnya ya. Okay, untuk hari ni akak letak gambar-gambar. Gambar ni di dalam bancuhan ni. Kita letakkan terbalik sebab permukaan yang kita nampak adalah gambarnya. Jangan diletakkan begini. Nanti terbalik pula gambar kita ya. Kita balikkan gambar dan tolak masukkan gambar ke dalam. Tekan dan kita ratakan gambar sehingga tenggelam ke dalam ya. Adik-adik boleh menekan agar tidak nampak atau tidak ada ruang udara yang tersimpan di bawah gambar tu. Tekan dan tolak. Pastikan gambar betul-betul melekat dan tenggelam di paras bawah. Ini gambar kedua. Akak masukkan juga ke dalam. Dan akak tolak. Tolak gambar itu. Adik-adik tekan saja macam kita nak lekat gambar kat kertas-kertas biasa ya. Pastikan gambar betul-betul tenggelam ya dek. Dan kita boleh rehatkan gambar ni dalam tempoh 5 ke 10 minit lah. Agar dia lebih seimbang. Okey adik-adik, sekarang dah hampir 20 minit ya. Tengok bancuhan agak pekat. Pekat, dia hampir mengeras. Tapi belum keras lagi lah. Okey, akak nak letak benda glitter di dalam ni supaya belakang gambar nanti mungkin akan nampak berkilat beginilah. Okey. So untuk gambar yang pertama, akak cubalah letak warna. Ikutlah kreativiti masing-masing ya. Adik-adik boleh letakkan warna pilihan yang adik suka. Tabur rata ya. Sebab ini adalah untuk bahagian di belakang gambar. Manalah tahu kalau adik nak buat tempat gantung. So kalau belakang tu nampak berkilat, tentu lebih menarik. Kalau kosong saja pun boleh. Pulang dekat cita rasa masing-masing ya. Dalam hari ni akak letak pengilat di belakang gambar ya. Ratakan sehingga semua ruang dah masuk lah. Akak ambil masa sikit lah benda-benda ni. Sebab kita nak hasil yang menarik kan. So buat pun agak berhati-hati ya dek ya. Okey, untuk yang ini akak buat warna orange. Untuk yang sebelah lagi ni akak buat warna pink.
Okey. Terpulang dekat adik-adik lah. Nak warna berapa banyak warna. Nak combinekan colour ke. Nak jadikan dia berwarna-warni ke. Itu suka cita rasa masing-masing ya. Ya, Kak cuba bagi nampak kalau kita buat warna-warna apa jadi nanti kita punya bancuhan. Ada yang mungkin nampak menarik, ada yang tak berapa cantik. Okey, Kak cuba pelbagaikan colour lah. Lepas tu adik boleh bagi dia seimbang. Ratakan. Ni untuk bagi warna tu sebati ya. Tak perlu kacau, just ketuk-ketuk saja. Okey. Dah siap. Yang ini untuk kali ni tempoh pengerasan adalah dalam anggaran 8 ke 10 jam. Ia agak lama ya sebab kita nak bagi dia betul-betul keras. Okey adik ya. Sehingga bertemu kembali untuk hasilnya dalam masa 10 jam insya-Allah. Terima kasih.